Assalamualaikum, apa khabar rakan-rakan semua? Hezri Samsuri, Kareta.my, dan hari ini saya berada di Kota Supai yang terletak di dalam daerah Masjid Tanah Melaka dekat dengan sempadan Negeri Sembilan. Saya tahu ramai yang tak pernah datang sini. Ada kota lama dekat tepi pantai ini dan ikan bakar area ni mantap. Dan sebabkan ini ialah kareta, kami memang ada kereta. Dan bersama dengan saya hari ini ialah 3 buah kenderaan keluarga yang paling popular sekarang ini. Harga minyak makin naik, tapi jangan risau. BH Petrol ada teknologi aditif dari Jerman yang membuatkan enjin anda lancar, berkuasa dan paling penting, kedekut minyak. BH Petrol, the right choice. Apa yang kita ada hari ini ialah pilihan popular untuk kereta keluarga di bawah RM100,000 daripada jenama bukan nasional. Yang RM100,000 tu mungkin kena tukar sikit sebab yang ini, varian yang ini lebih RM100,000. Now, bila kita nak beli kereta keluarga, sedap memandu tu memang kita kena tolak ke tepi sekejap lah. Sebab ada beberapa faktor lain yang kita pentingkan. Nombor 1, harga. Nombor 2, maintenance cost. Nombor 3, dia punya luas boot. Dan kemudian mainan-mainan dia yang lain. So, itu apa yang kita akan buat di sini, di Tanjung Dahan, Masjid Tanah Melaka. Ini ialah Nissan Almera paling baru dan ini sebenarnya ialah sebuah model yang betul-betul global. Dia juga dikenali dengan nama Nissan Versa, ada dijual di US pun sebenarnya, di Mexico dan di banyak negara-negara lain. So, bentuk dia ni pada pendapat saya yang paling moden, yang paling global. Dan dia juga menggunakan enjin petrol yang paling moden jugalah sebenarnya. Reka bentuk dia ni memang agresif, malah memang sporty pun dengan warna orange yang kita dapat hari ini. Ini Vios. Vios, kalau kita tengok dia punya perkembangan generasi, evolusi dia memang cukup banyak dan ini ialah Vios yang current one lah. Ya betul, memang dah ada yang facelift keluar tapi kat Malaysia tahun depan, mungkin tengah tahun depan baru keluar. Okey, tapi ini apa yang anda akan dapat daripada Toyota, the current Vios. Now, bentuk dia ni sama juga dengan adik dia yang pendek tu, hatchback tu, Yaris. So, bentuk depan dia ni memang purely Toyota. Seperti yang anda lihat, tiga-tiga ni semua ada lampu LED. Memang dah kira wajib lah untuk at least yang varian paling premium. So, Vios ni, dia ada satu lagi yang paling mahal daripada yang ni, which is the GRS. Yang itu ada video dia dalam YouTube kami. So, yang tu anda boleh tengok sendiri. Yang tu memang lain sedikit. Yang tu lebih pada sporty. Tapi yang ini ialah varian yang paling ramai beli. Honda City. Now, jenama Honda ni sendiri pun satu enigma. Dalam dunia, kebanyakan negara, Honda ni jatuh nombor 2 selepas Toyota. Tapi dekat Malaysia, dekat India contohnya dan beberapa negara lain, Honda menjadi pilihan utama. Nah, Honda ni kita kena faham lah apa maksud Honda ni dengan orang Melayu. Zaman saya membesar, kami tak ada Proton, kami tak ada Pro 2. Kami ada Toyota dan kami ada Datsun dan kami ada Mazda. Honda pada zaman tu ialah satu model yang, satu jenama yang boleh dikatakan premium dan dia tak ada sedan pun zaman tu. Kalau anda nak sedan, zaman tu cuma ada Accord.
Dan Accord cuma mampu oleh doktor, oleh guru besar, oleh pegawai-pegawai engineer, tu sahaja. Untuk segmen yang macam ni, dia ada Civic. Tapi Civic zaman tu, Civic zaman tu hanya datang dalam varian hatchback. So, Honda ni daripada dulu lagi, dia dah jadi macam jenama premium untuk jenama Jepun. Harga dia pun memang mahal sedikit daripada jenama Jepun yang lain. Sampai ke sudah orang masih lagi memandang tinggi jenama Honda. Dan to be fair, Honda Malaysia pun bekerja keras untuk memastikan model-model diorang lebih premium. Contohnya, daripada segi reka bentuk. Anda boleh lihat sendiri macam mana reka bentuk Toyota, macam mana reka bentuk Nissan yang dulu bukan almari ni dan juga Honda. Honda always has this special aesthetic design yang buatkan orang teruja. Itu Honda. Dan untuk Honda City ni, dia adik kepada Civic. Dan bila orang tak mampu Civic, sebab Civic memang harga dia boleh menahan juga, you have the City. Dan City yang baru ni, design dia ada yang kata on, ada yang kata tak. Almera yang unik ini datang dengan package body kit Tomei. Harga dia RM8,000, tapi sekarang ni Tan Chong bagi diskaun RM7,000. Jadi anda cuma tambah RM1,000 untuk dapat body kit Tomei. Dan ruang boot ni lah antara benda paling penting untuk kereta keluarga. Ruang boot Almera, on paper, it is the smallest. 482 liter. Paling kecil antara tiga ni. Tetapi, kalau anda lihat segi bentuk, reka bentuk dalam boot dia ni memang tak ada lekuk-lekuk yang pelik-pelik. Kiri kanan sama saiz dan dalam dia pun cukup. So, pada pendapat saya, walaupun on paper dia paling kecil, tapi secara praktikalnya, it looks big enough for the whole family. Memadai, lebih daripada memadai. Vios ni datang dalam banyak package aksesori ya. Toyota anda pun tahu macam-macam benda anda boleh tambah ataupun anda tak nak pun tak apa untuk maintain harga. But yang tak boleh nak ditukar ialah ruang boot lah. Nah, boot dia ialah sebesar lebih sedikit daripada 500 liter, iaitu 506 liter. Betul? 506 liter. Aku kalau nombor ni memang jangan ingat. Seperti anda lihat, macam juga dengan Almera tu, lebih kurang juga. Tang besar dia lebih sedikit tu, saya rasa secara visual anda tak akan nampak. Tapi apa yang anda boleh lihat, dia memang boleh nampak muatkan semua barang-barang yang sama. Dan saya rasa dia tinggi sedikit dekat sini lah. Honda juga berani nak cuba benda baru. Contohnya, City ni. Selalunya varian yang sporty, macam untuk Honda is the RS, dia pasang body kit apa semua tu lah, which is true untuk yang ini. Tetapi untuk Honda City, dia lain sikit. Varian RS dia datang dengan powertrain hybrid. Dan antara model-model B segmen ni, tak ada seko pun yang hybrid except Honda. Dan tak cukup dengan tu, Honda dia siap buat, bukan pasang bateri hybrid tu di Malaysia, tetapi dia, macam mana nak cakap kan, bateri hybrid dia tu dihidupkan di Malaysia. Selalunya orang kena buat dekat Jepun. Tapi untuk Honda, dia berani, dia minta Japan untuk make sure bateri ini boleh dihidupkan di Malaysia. Bermakna bila start hidup, startlah warranty dia yang 8 tahun tu. So, dia boleh buat dekat Malaysia. Pelaburan yang tinggi juga itu. Dan, hybrid dengan enjin petrol memang ada beza. Daripada segi prestasi kegunaan minyak pun dia, tapi daripada segi practicality, boot pun ada beza dia. So, yang ini hybrid, ruang boot dia paling kecil, 410 liter sahaja. Anda boleh nampaklah dia tak berapa luas ke apa semua ni kan, walaupun bentuk dia kemas apa semua. Tetapi jika anda pilih City dengan enjin petrol biasa, saiz boot dia paling besar, 519 liter.
Untuk Almera, bahagian dalam dia ni memang pada pendapat saya, it's a far cry from the previous Almera. Almera dulu tu memang sangat traditional, sangat Jepun dan well, it works sebab dia simple, tapi dalam dunia sekarang kita perlukan sedikit kecantikan dan kemewahan lah. So yang ni kita boleh nampak mewah. Ada 2 tone warna lagi. You have TFT screen dekat sini. Walaupun speedo dia masih lagi analog, tetapi you have a huge TFT screen color lagi. Touch screen kat tengah ni dengan Android Auto and Apple CarPlay pun ada. Dan yang lain-lain tu standard biasalah, push start button apa semua tu lah. Nissan juga memang mementingkan kamera 360. In fact, saya rasa semua kereta dia tu ada kamera 360. Yang ini pun memang datang jugalah. Dan untuk sistem ADAS, model yang ini bukan ADAS sebenarnya. AEB, Automatic Emergency Braking untuk Almera ialah standard untuk semua varian. So itu memang saya respect lah. Cuma kalau kita ceritakan sistem ADAS, maknanya blind spot control apa semua tu, okey, dia ada. Cuma satu saja yang dalam Almera ni yang saya rasa kurang sikit berbanding dengan lagi 2 tu. The Honda has the Honda Connect, iaitu aplikasi dalam smartphone. Toyota pun untuk varian atas dia sekali tu pun dia ada, kita panggil Toyota VTS, Telematic System. Yang ini untuk Nissan, dia tidak ada apa-apa aplikasi khusus yang boleh digunakan dengan smartphone. Itulah kurang dia. Now, kelebihan satu lagi Nissan ialah seat depan ni dia panggil zero gravity seat. Now, saya pernah pakai Nissan juga dulu untuk beberapa tahun. Seat dia memang nampak macam biasa saja tetapi selesa. So, saya expect yang ini pun selesa sebab sepanjang pemanduan saya dengan Almera ni, I have no issue with the seat. Dan seat sebelah ni pun dia gunakan konsep zero gravity. Now, keluasan tempat duduk apa semua ni, tinggi saya 6 kaki, anda boleh lihat sendiri, memang headroom semua okey. Steering, teleskopik apa semua ada lengkap. Nampak tu. Dan jom kita tengok kat belakang pula lah. Almera yang dulu memang terkenal dengan ruang belakang yang sangat luas. Sama juga dengan almari Almera yang ini. Ni tempat duduk yang saya duduk tadi tu, saya tak gerakkan pun. Awak boleh lihat berapa besarnya ruang kaki lutut saya ni ada kat sini ni. Dan dia tak flat lah, tapi dia ada bonjol sikit lah, which is not really that important. Yang penting sekali ialah ruang kaki yang besar ni dan ruang kepala, walaupun swooping roof dia makin tirus ke belakang, tetapi masih lagi boleh membuatkan saya tak ada masalah juga sini, tak sentuh pun. Daripada segi lebar dia ni, sebenarnya tiga-tiga ni lebar dia lebih kurang sama juga. So untuk 3 dewasa, kalau saiz macam saya memang sedikit sendat, tapi kalau untuk anak-anak, insya-Allah lebih daripada muat. You have one USB port dekat sini dan pintu ada tempat letak botol dan pelbagai lagi lah. Okey. Belah dalam Vios ni, dia tak macam dalam Almera tu. Okey, dia memang guna color hitam semuanya sekali dan inilah benang-benang. Macam mana dia boleh jahit benang atas plastik kan? Okay, ni memang tak betul lah ni benda. Apa pun, dia memang ada touchscreen dan touchscreen dia tak sebesar yang tu. Dia ada juga LCD screen color juga, tapi tak besar sangat. Apa yang penting saja dia tunjuk dekat situ. Dan dia yang ni tak ada teleskopik. Dia ada naik turun, tak boleh ke depan ke belakang. Okey. Bahagian tengah dia ni, dia tak ada poket dekat sini ni, tapi dia ada cup holder dekat sini. Armrest ada. Dia ada sistem ADAS. Untuk varian yang paling mahal ni, dia ada sistem ADAS. Dan macam saya cakap tadi, dia ada sistem Toyota VTS, Vehicle Telematics System, di mana kalau anda download dia punya apps, anda boleh linkkan dengan kereta ni, anda tahu lokasi kenderaan ini dekat mana, dan juga anda siap boleh tahu lagi informasi lain, contohnya bateri anda, bateri 12 volt tu berapa power yang tinggal apa semua tu. So dia ada aplikasi dia sendiri which you can link to your smartphone. In terms of other than that, Toyota is Toyota, memang simple, basic. They will not give you more than what you need. Itu Toyota. But whatever that they provide, memang satu, lasak. 2, mudah. Cuma kadang-kadang saya rasa diorang ni terlampau mudah juga, sebab dia nak memudahkan lagi diorang punya pemasangan. Contohnya macam touchscreen ni sebenarnya double din radio, double din size. Dia bukan built-in ke apa. So anda nak tukar pun senang. Cuma dia nampak tak cantik, nampak tak bersepadu lah. Okey, dia nampak macam, yelah, jenis boleh tukar-tukar macam ni kan, double din ni kan. So kat situ memang Toyota lebih sukakan simplicity daripada segi pemasangan. Basically nak cost down bila dia nak pasang kereta. Whether that reflects to the price of the car, that is a different story. But kena ingat,
bila Toyota jual kereta, dia bukan setakat jual produk, dia juga jual dia punya brand value, pengalaman after sales dan juga durability dia yang sangat legendary. Itu Toyota. Sebab tu sampai sekarang masih orang confident dengan jenama T ini. Zaman B segment sedan ni dulu keluar, saya ingat lagi lah, belakang memang sempit lah. Sebab pada dia orang zaman tu, kalau kau nak besar lagi, kau beli C segment lah. Maknanya kalau Toyota kau beli Corolla, kalau Honda kau beli Civic, kalau Mazda beli Mazda 3. Tapi sekarang ni dia orang dah tahu dah, segmen C ni dah kurang laku dia sebab harga mahal. So orang banyak pergi ke kereta family segmen B macam ni. Dan sebab tu bahagian kabin pun macam Vios ni nampak ni, luas. Ni tempat saya duduk tadi pun tak berubah. Nampak ni, luas juga ni legroom. Dan untuk Vios, you have a flat floor kat sini ni. Betul, memang rata. Cuma ada menatang ni kat tengah-tengah ni lah. Okay. Dan untuk Vios, you have 2 USB slots dekat bawah ni. Dan lebar macam Almera tu juga, lebih kurang sama. Cuma walaupun Almera tu nampak sporty di punya roofline, melengkung ke bawah, tapi saya tak sentuh pun topi saya dekat sebelah sana. Untuk Vios ni, kalau saya sandar betul, kepala saya kena dekat atas ni. So roofline dia memang rendah sedikit daripada Almera. Cuma saya rasa kalau anda tak ada nak memuatkan model-model lelaki handsome kat belakang macam aku ni, kau tak ada masalah lah kat belakang ni pun. So okay, amenities lain standard lah. USB 2 tadi macam cakap lah. Itu je lah. Yes! Layout Honda City pada pendapat saya, dia taklah ada 2 tone colour, tetapi nampak modern dan masih lagi fancy. Seperti anda lihat, dia pun ada, yang ni memang benang betul lah dia letak ni. Dah ada soft touch plastik dekat bawah sini je lah. Atas ni tak. Sebenarnya pada saya soft touch plastik ni tak penting sangat pun lah. Sejak bila aku bawa kereta meraba-raba benda ni, baik aku raba benda lain kan. Now, seat yang ini dia memang tak leather sepenuhnya. This is fabric dan tepi ni leather. Nampak cantik apa semua ni. In fact pada saya design dia nampak bersahaja tetapi kemas dan premium. Now touch screen dia besar. Tang sini ni lah saya harap Toyota berubah sedikit lah. Pakailah screen sebesar macam ni lah. Ini yang kecil-kecil ke metal tu buat apa kan. Dan dia punya instrument cluster ni pun lebih kurang sama macam Almera. Sebelah memang TFT yang berkala. Satu lagi ialah speedo dia analog. Tapi untuk Almera tu saya rasa semua sekali digital, tak silap saya ya. Cuma dia LCD satu tu. Anyway, cubby hole, lubang-lubang. Memang ada banyak kat dalam Honda City ni. Nampak? Merata-rata ada. Dan steering dia pun naik turun dan teleskopik. Satu lagi benda yang saya suka ialah tentang untuk varian RS. Now, varian RS ni memang mahal lah. It comes with Honda Connect. Honda Connect ni ialah aplikasi smartphone yang boleh kita connectkan, sambungkan ke kereta. Jadi apa special dia? Kalau yang Toyota tadi tu, dia ada lebih pada geo positioning, dia tahu lokasi kenderaan tu dan dia tahu bateri apa semua tu. Yang Honda Connect pun boleh buat itu, tetapi dia boleh buat lebih daripada itu. I think this is one of the smartest car dalam tiga-tiga ni lah. Honda Connect tu, korang sure kata aku pro Honda, sebenarnya tak pun, tapi ni reality dia lah. Honda Connect tu, engkau boleh remote start engine dia. Okay? Even starter dia ni pun kau boleh buat remote start. Guna apps tu pun boleh start engine. Engkau boleh buat geofencing. Maknanya kau boleh setkan kawasan kereta tu. Kalau kereta tu keluar daripada kawasan tu, phone kau akan beritahu, kereta kau ni ada orang dah bawa keluar ni. That is how smart. In fact, owner pun cakap kat saya, dia orang macam terkejut. Maker-maker yang mana high tech tu, dia terkejut. Sebab banyak betul function yang dia boleh tengok, dia boleh gunakan dalam aplikasi tu. Walaupun kereta berada 100-200 km jauh daripada mereka sendiri. So, that is something which I find very unique. Now, USB port dekat depan ni saja saya dah nampak ada 2. Di mana anda boleh sambungkan untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Dan, biasalah. Dan tiga-tiga kereta ni tidak ada electric seat. Okay, semua tak ada power seat. Semua kena guna manual. Dan untuk Honda, daripada dulu sampai sekarang, architecture platform dia memang menggunakan bawah ni, dia lantai dekat bawah seat depan ni dia ada macam ruang untuk tangki. So tak boleh nak letak barang dekat bawah ni lah. Okay, so saya adjust sikit. Okay, ni position saya memandu. So kita tengok ruang belakang pula.
Okey, ruang kaki memang sama, cuma ruang lutut ni lah. Okey, lebih kurang sama. Cuma tempat kaki ni sebabkan depan tu macam ada tangki kat bawah lantai tu, so dia macam naik sedikit lah. Alright. So kat situ dan dia tidak flat macam Vios, tapi tak tinggi sangat macam Almera. Now, dia untuk varian ini datang dengan aircon vent lagi untuk belakang. Tapi dia tidak ada USB port. Apa yang Honda bagi? Dua 12 volt socket. So maknanya kalau anda beli yang USB punya charger tu, bolehlah masuk kat dalam tu. So no issue. Now, lebar macam saya cakap, lebih kurang sama juga semua ni. Satu saja yang Honda City ni kurang berbanding dengan yang tiga-tiga tu, headroom. Nampak? Kena. Dia memang kena lebih banyak daripada Vios. Dia lebih rendah daripada Vios. Walaupun sebelah luar tak nampak pun. Buka topi, tak kena lah. Tapi kena rambut. Dan kena sedikit lah. Kulit kepala tu dah. Dan bahagian belakang dia ni memang betul-betul nampak mewah. Okey, sebab design kursi dia ni dengan fabric leather dan suede ni. Kemudian ada tempat poket untuk phone ni, dan kemudian door card dia ni ada soft touch plastik. Memang Honda City ni, ia ada hits and misses. Yelah ni tak apa ni, tapi overall Honda City ni duduk kat belakang, kau rasa macam kau kaya lah. Memang rasa memang mewah dalam ni. Hish. Enjin Almera ni yang buat saya betul-betul terkejut lah, sebab dalam genre ini tak pernah lagi orang nak letak enjin turbo, sebab fokus mereka lebih kepada durability dan juga fuel efficiency. Tetapi Nissan Global kata enjin ini boleh memuatkan syarat-syarat itu. So this is the HR10 DET, enjin dengan sesaran 999cc, kira 1000cc lah, ataupun 1 liter enjin. Kuasa dia 100 PS. Torque dia sebabkan dia turbo is at 152 Nm. So daripada segi torque berbanding dengan enjin NA yang lain, yang ini memang paling tinggi lah. Now, penggunaan bahan api, Nissan kata dia mampu menggunakan hanya 5.4 liter untuk 100 km. Daripada tangki yang sebesar 35 liter, anda boleh expect 650 km daripada satu tangki penuh. Itu apa yang Nissan cakap. Tetapi dengan enjin turbo, daripada pengalaman saya, pada mulanya saya rasa anda tak akan dapat pun sampai 500 kilo pun, sebab anda seronok dengan enjin turbo tu. Anda duk tekan sebab dia sentiasa pergi dan pergi. Dan pengalaman kami dengan kereta ni pun memang dia menyeronokkan, sebab enjin turbo, daya pecutan yang tegar tu yang buatkan kita rasa seronok sangat. Tapi kalau anda bawa laju selalu, ini masalah dengan enjin turbo. Bila kita duk sesah dia selalu, penggunaan bahan api akan meningkat. Tetapi jika anda bawa secara normal, secara relax, anda memang boleh dapat penggunaan bahan api yang rendah. So pada pendapat saya, kalau kita cerita pasal orang kata apa penggunaan biasa, saya rasa 500 km tu tak ada masalah. Walaupun tangki dia cuma 35 liter saja. Ini memang betul-betul enjin alah baru. Oh ya, lupa nak cakap, 3 silinder je ni tapi tak ada gegar. Ini enjin yang sangat dipercayai di Malaysia, 2NRFE. Bukan setakat Toyota, Pro 2 pun ada pakai enjin yang ini. Enjin yang ini juga sebenarnya dipasang di Malaysia saja. Dia datang dengan sesaran 1496cc, which is a 1.5 liter engine. Horsepower dia tinggi sedikit daripada Almera tu, 107 PS. Tapi sebabkan dia NA bukan turbo, torque dia pada 140 Nm. Transmisi sama T3 ni, semua pakai CVT. Now, penggunaan bahan api, well, Vios ni on paper dia untuk spek E 5.8 liter per 100 km.
Untuk spek G macam yang ni, so dia ada banyak mainan lain, dia berat sikit, penggunaan bahan api pun kena berbeza. So yang ini 6.5 liter per 100 km on paper. Okey, tangki dia besar daripada tangki Almera tu. Tangki dia 42 liter. So secara teorinya, yang model E-Spec tu, varian E, boleh sampai 720 km. Untuk G, boleh sampai 650 km. I highly doubt so. Saya rasa 500 km ialah anggaran paling tepat untuk kegunaan secara praktikal dan harian. Enjin ini memang antara enjin paling lasak lah dalam pasaran. Dan enjin ini juga saya yakin menjadi antara sebab utama orang percaya dengan Toyota dan juga Vios. Inilah dia. Hey, this is what I call a workhorse lah. Untuk Honda City, ada dua train kuasa yang digunakan. So, untuk enjin petrol, dia menggunakan enjin 4 silinder 16 injap double overhead cam iVTEC. iVTEC itulah yang peminat Honda cukup suka. Now, enjin dia 1498cc ataupun enjin 1.5 liter. Lebih kurang sama macam Vios juga. Now, hantaran kuasa enjin iVTEC selalunya memang lebih power sedikit daripada enjin lain. 121 PS dan hantaran torque dia pula ialah 145 Newton meter of torque. Transmisi CVT. Tapi varian RS ni pula, dia menggunakan enjin yang sama kecuali dia menggunakan sistem Atkinson cycle. So bermakna dia punya cara operasi dia sedikit berbeza daripada enjin 4 lejang biasa yang itu. Now, hantaran kuasa dia pula, prestasi dia pula ada dua. Satu daripada enjin sendiri dan satu daripada elektrik motor sebab dia hybrid. So, untuk kuasa maksimum, enjin dia sahaja menghasilkan 98 PS. Elektrik motor dia pula menghasilkan 109 PS lagi. So, dia akan bergabung dua tu. Kita tak boleh nak campur 98 PS, campur 109 PS, tak boleh. Tetapi dia akan gunakan antara dua tu lah. Bila bercampur tu, dia akan lebih banyak daripada 109 PS. Sebab tu, yang Honda City RS Hybrid ini memang betul-betul rasa berkuasa. Cuma dia tidaklah tegar, pecutan dia tak tegar macam turbo. Turbo always have that, the turbo engine always has that exciting factor to it. Okay? Dia ada boost, dia bila masuk tu kau rasa macam seronok. Yang ini dia lebih linear. Dan untuk torque pula, enjin ini saja menghasilkan 127 Newton meter of torque. But the electric motor alone akan hasilkan 253 Newton meter. Ini bermakna torque daripada kereta ni memang dah melebihi 300 Newton meter. Bodoh-bodoh dia pun. Dan itu yang membuatkan dia betul-betul rasa memecut, nak memotong semua paling mudah. Cuma enjin hybrid ni, bila bateri dia tu rendah, so anda tak akan dapat power sepenuhnya daripada elektrik motor. Itu je downside dia tu. Tapi upside untuk hybrid ni ada banyaklah. Selain daripada kuasa, anda kena ingat juga dia punya penggunaan bahan api dia yang menarik itu. Penggunaan bahan api untuk Honda enjin petrol 1.5 liter, tangki dia 40 liter, penggunaan bahan api 5.4 liter untuk 100 km. So secara teori, satu tangki boleh pergi 740 km. Wow! Tapi untuk hybrid, penggunaan bahan api dia adalah 3.6 liter untuk setiap 100 km. Daripada satu tangki, secara teorinya, senang-senang boleh pergi lebih daripada 1000 km. Tapi daripada apa yang pengguna-pengguna bagi tahu ke kami, mereka akan dapat average 700 ke 800 km. Penggunaan real, penggunaan benar. Dan saya memang tak terkejut pun sebab hybrid memang menjimatkan. So kalau nak guna dalam bandar tiap-tiap hari keluar apa semua, kereta macam ni memang paling praktikal. So itu perbandingan atas kertas. Okey, ruang boot lah, enjin lah, power apa semua tu lah. So sekarang ni, ini bab yang paling penting untuk saya lah. Kepuasan memandu. So kita akan pandu tiga-tiga kereta ni di kawasan sekitar Masjid Tanah ni. Dan sini memang antara tempat yang paling saya suka bawa kereta sebenarnya. Daripada tol Perdas Linggi tu, nak datang ke sini, jalan dia memang nirvana jalan raya lah. Cuma ini kawasan kampung, so kena hati-hati. So let's go.
Ketiga-tiga kenderaan yang kami pandu uji kali ini memang kami isikan dengan setangki penuh bahan api PH petrol, kerana dengan 2 kali ganda aditif berbanding dengan petrol jenama lain, dia akan berikan prestasi terbaik kepada enjin-enjin moden ini. BH Petrol, the right choice. Almera ni masa dia dilancarkan, semua orang teruja lah sebab dalam kategori ni this is the first time ada yang menggunakan enjin turbo. Dan Almera ni pula memang a truly global car. Yang first kali kita tengok dia dilaunchkan dekat US lagi. Saya ingat lagi bentuk dia zaman tu memang macam wow, Nissan Versa dia panggil dekat sana. So kita pun macam betul ke ini Almera baru, terlebih cantik lah sebab berbanding dengan Almari yang dulu tu memang gerobok betul. Walaupun praktikal bentuk dia memang mak dia seorang dia lah yang suka, orang lain takkan suka bentuk dia tu. Tapi yang ini memang lain lah, luar dalam memang menarik, packaging dia memang cantik dan enjin dia ni okey, untuk yang kaki kereta diorang dah faham dah, enjin 3 cylinder turbo ni adalah satu enjin yang memang orang kata normal lah, lazim lah. It gives good emission standard, it gives good power and fuel economy, dan gegaran-gegaran ni semua dah settle dah lah sebab dia akan menggunakan mounting yang sangat bagus lah. Some of them even use hydraulic damping pun untuk engine mount supaya getaran daripada engine tak masuk ke kabin. Dan yang ini ni bila bergerak memang tak ada masalah lah. Bila bawa laju lagi tak ada masalah. Dan bila kita cerita pasal laju, memang Almera ni antara ketiga-tiga tu, Almera lah yang paling fun sekali nak bawa, dengan enjin turbo dia yang ligat berpusing-pusing ni, dan handling yang saya kira very sporty. Memang sedap lah. Nampak? Tekan pergi sekejap je atas 100. Ini kereta Almera ni memang cuma bila dah laju sangat, bunyi tayar masuk, bunyi angin masuk. So ride dia tidak se-refine macam Vios ataupun Honda City. Okey, dia terasa loose sedikit. Okey, bukan handling, okey, tapi refinement dia. Kadar bunyi dia, selesa dia, nampak bila slow, gegar tu ada masuk. Gegar datang daripada tayar ke apa saya tak tahulah. Dulu masa launch saya dah pernah bawa kereta ni dan memang saya suka betul Almera masa tu lah. Okey. Tapi ni kereta ni dah jalan 20,000 km, which is tak adalah tinggi sangat. 20,000 baru kira setahun lah kan. Tapi tu ada gegar-gegar sikit. Bila bawa perlahan ataupun bawa bawah 80, memang obvious sangat rasa dia dah start kasar. In fact, masa start engine, buka aircon tak bergerak pun, saya rasa aircon dia lebih bising daripada yang lagi 2 ekor tu. So ini satu benda yang maybe Nissan kena tengok balik. Dan satu lagi benda yang mengisaukan saya ialah transmisi dia ni. Seperti anda boleh tengok sendiri, kereta ni dia dia menggunakan CVT, tak ada plus minus, maknanya anda tak boleh kawal ratio naik turun ke, pedal shift pun tak ada. So gearbox dia ni lebih untuk pemanduan biasa, dipadankan dengan enjin sporty macam ni, handling macam ni. So untuk driver, bila dia nak bawa laju apa semua tu, dia nak fun sedikit, dia akan frust sebab dia tak dapat kawalan gear. Cuma ada D dengan L saja. So that's quite frustrating. But it also signals out something else. This gearbox is not meant for performance driving. Most probably this is a normal gearbox untuk bawa biasa-biasa. Dan CVT ni bila kita selalu bawa secara agresif, it will not last long. Itu kena faham. It will not last long. Ya. Dan Nissan ni pula, bila kita cerita pasal gearbox CVT, saya sebagai owner Serena Hybrid yang first gen tu, memang risaulah. Ni jujur cakap lah, memang risaulah. Ya. Daripada segi pemilikan pula, after sales, Tanchong dia punya after sale, dia punya service center memang tak banyak yang canggih dan cantik macam Toyota ataupun macam Honda. Honda dia ada banyak 4S center, 3S center yang besar-besar, cantik, selesa.
Tan Chong masih lagi maintain company mak abah. Macam dia bagus sedikit pada level dulu lah. Dia orang buat kerja okey. Dia punya pekerja semua bersopan, tak ada apa pun okey, cuma dia punya CI dia tu lah dah tak nampak mewah lah. Anda tak boleh rasa lah mewah macam Toyota. Macam mana Toyota jaga klien dia memang dah jadi benchmark satu dunia. Okay, itu anda kena faham. Untuk level dia, Toyota tu dah memang tinggi lah. Sebab tu jarang orang komplain pasal Toyota ni. Dia jaga betul. Nissan dekat sini, bawah Tan Chong, dia doing a decent job. Okay, tak adalah gila bagus tapi okey. Ya. Dan owner-owner Almera yang saya dengar, saya jumpa, saya berborak, they are happy with the car. Initially ada isu tapi semua dah iron out. Normal lah, kereta baru memang akan ada isu lah. Jarang benar kereta baru tak ada isu. Mesti ada isu-isu sedikit, tapi nampaknya dia dah settlekan semua isu tu. Alhamdulillah lah. Lagipun jangan risaulah, kita ada warranty kan. So balik semula kepada Almera ni, antara ketiga-tiga ni, untuk fun factor, kereta ni full mark. Itu saya akan bagi fun factor this car full mark. Enjin dia ni dengan sedikit teknologi coating, silinder coating daripada GTR tu, dia kena jual jugalah hero car dia GTR tu. So memang boleh rasa lah memang kereta ni sporty lah. Okay? Jangan nak kata Vios tak sporty. Toyota dia ada Supra, Honda ada NSX. Tiga-tiga company ni ada hero car. So they all know how to make performance cars, no doubt about that. But this one, among the three, this feels the sportiest. Okay, Vios ni dia ni bukan paling power sekali lah. Okay, kalau kita tengok atas kertas kan, dia dengan Almera memanglah horsepower dia tinggi tapi torque dia kurang. Banding dengan Honda City RS Hybrid tu, of course definitely lah, memang City tu jauh lebih dera. City yang petrol pun lebih power daripada yang ini. Tetapi apa yang Toyota buat, ni memang trade secret Toyota lah. Performance engine dengan performance transmisi tu dia matchkan dengan baik sekali. So this Vios, it doesn't do things extremely well, it does everything well. Kau faham tak? Maknanya dia tidaklah terror sangat, tapi dia boleh buat semua benda dengan baik. Tengok ni, jalan tak rata ni, damping rate dia okey. Dia punya noise suppression, dia tak bising, dia tak rasa murah. Kalau saya tekan minyak, memang bergaung, tapi tak sebising macam City Hybrid tu ataupun Almera. Yang itu memang pasti. Ini satu benda yang mengejutkan untuk kami semua ni, sebab saya paksa kru saya bawa semua kereta-kereta ni. Diorang ada expectation yang sangat rendah pada Vios, sebab pada dia kereta lazim lah, kereta orang yang tak tahu kereta belilah. Oh, not this Vios actually. In fact, kami pun pernah drive kereta City dengan Vios atas track. Yes, City tu rasa lebih, orang kata apa, planted, rasa solid, tetapi dia tak fun macam Vios. Vios ni dia untuk driver yang tahulah kan, tahu apa yang dia buat, dia boleh buat macam-macam dengan Vios ni. Itu satu benda yang pastilah. Okey, macam-macam benda dia boleh buat dengan Vios ni, sebab power yang ada pada Vios ni is within control. Nampak ni? Aku pun tak faham kenapa tempat ni ramai betul orang bawa perlahan. Tapi dia Vios dulu memang tak boleh nak corner apa semua ni kan. Yang ini boleh baik. Even the steering also feels nicely weighted. Not perfect but just nice. Saya memang impressed sebenarnya dengan Vios ni. Dia dah memang macam, yelah macam saya kata tadi lah, Toyota nak tunjukkan, kau ingat aku tak reti buat kereta yang sedap bawa ke? Dia orang reti. Itulah konsep GR Yaris ni. The Gazoo punya konsep tu, dia nak masukkan ke semua benda-benda dia, termasuk Vios yang ini. See? It does handle well. Dan kalau nak buat perlahan pun okey, tak ada masalah.
Daripada segi penjemputan bahan api apa semua pun, macam yang tadi juga, dia bukannya paling jimat pun. Dia just nice kat tengah tu. Dia acceptable oleh ramai orang. Dia memang, yelah, tak paling terror tapi okey untuk semua. Dia ialah pembelian yang selamat. Dan of course lah, knowing Toyota, dia akan maintain after sales level dia yang tinggi tu, kurang komplain daripada orang. Lepas tu second hand value dia pun masih lagi tinggi. Itulah the beauty of Toyota. Toyota ni ada dekat atas ni bukannya sebab orang mengagung-agungkan atau mendewa-dewakan. Sebab yang beli Toyota, yang jual Toyota, beli balik Toyota, jual Toyota, beli balik Toyota, ialah mereka yang bukan kaki kereta pun. Dia suka dengan kereta tu sebab pengalaman lama dia menggembirakan. Dia kata, aku akan beli Toyota sebab aku pakai Toyota selama ni tak ada isu. Dia beli baru. Pun tak ada isu, dia beli baru. It is a good tool, but for this Vios, it's an exciting tool. Tool yang kau boleh buat fun juga tau. Honda City ni ialah yang paling canggih antara ketiga-tiga jentera yang kita bawa kali ni lah. Okay? Dan dia juga ialah kenderaan pertama dalam Malaysia dalam segmen dia, segmen B sedan, yang harga dia melampaui batasan RM100,000. First time masa dia orang launchkan, saya macam, boleh ke kau jual ni segmen B atas 100 ni? Sebab atas 100 dia bukan setakat atas sikit 108,000, dah dekat dengan RM110,000. Anda dah boleh dapat benda lain dah, SUV ke apa semua penuh dalam market tu. Okey, dia dah kacau market lain tu. Tapi Honda Malaysia dah buat study dia dah buat research dia dengan betul. Laku. Honda City RS ni laku, yang hybrid ini. So dia orang punya, orang kata apa, perhitungan percaturan tu berhasil. Cakap Melayu baik. Kereta ni memang canggih. Untuk mamat-mamat tech, mamat-mamat yang minat barang-barang gadget apa semua, dia akan sukalah kereta yang ni. Sebab yang ini siap dengan power display dia, nak tunjukkan power datang daripada bateri ke, daripada enjin ke, dengan Honda Connect, apps smartphone dia yang boleh monitor kereta ni. Walaupun anda duduk jauh daripada kereta ni, you can still monitor your car from 100 kilometers away. So these are the things that will excite them. As a user pula, normal user, kereta ni berbanding dengan Honda City biasa, memang banyak mainan dia lah. Sebab tu lah harga dia pun memang beza. Dan daripada segi penjimatan bahan api, orang Malaysia dah faham dah, hybrid memang menjimatkan. Okay? Yang ini memang boleh capai 700-800 km dengan mudah tanpa anda menukar cara pemanduan anda. That's the beauty of hybrid. But this car is not with any issues. Ada juga isu-isu dia ni. Okay? Contohnya bila macam sekarang ni, tenaga datang daripada bateri saja, memang senyap. Okay? Cara dia soak up the, what do you call that, the lubang-lubang apa semua tu, memang terasa kereta ni premium. Memang rasa mahal. This car feels expensive. Steering dia ni pun, pegang pun sedap. Dalam dia pun nampak mewah dengan warna hitam mahal itu. Ya. Okay? But the moment kita masuk enjin dia tu, terutama low speed, masa perlahan, bila enjin dia start masuk, anda akan macam, aku tak tutup tingkap ke ni? Tu bunyi enjin dia masuk, tu macam bergaung ke dalam. Yang itu saya heran sikit. In fact, kalau masa baru-baru start pun buat perlahan, masa kat parking lot bila enjin dia masuk kan, kuatnya. Dan bila anda tekan, dia bising dekat situ. Dia senyap bila anda cruising. So atas highway dia memang senyap. Tapi bila anda nak bawa secara fun, dah lah kau ada pedal shifter ni. Dia bukan pada pedal shifter lah ni. Ni lebih pada regen lah ni. Okay? Dia bukan turunkan ni sebahagia ke apa, tak.
dia lebih pada regenerative braking. Nak kuatkan charge battery dia tu, okey. So dia boleh juga slowkan. Ni macam apa yang ada pada Kona EV. I like this. Bagus sebenarnya, supaya brake tak payah guna brake pun tak apa. Untuk berhenti guna brake, untuk perlahankan kereta tak payah guna brake pun tak apa. So brake pad anda akan tahan lebih lama lah. This I like. Okey. Tapi bila buat fun, dan anda tahu steering dia berat mengada. Dia berat saja-saja je. Dia tak berapa komunikatif pun sebenarnya. Steering dia ni rasa lembab sedikit. Dekat jalan yang berliku-liku, dia takkan boleh catch up dengan Vios ataupun dengan Almera. Handling dia memang lebih kepada pembawakan selesa. Okey. Dia memang rasa planted. Dia rasa berat, dia rasa gitu. Tapi bila kau ajak dia menari keliling corner, dia tak nak. Dia dah tunjukkan berat dia kat situ. Torque dia memang tinggi. Okey, torque dia memang tinggi. Bila nak memotong, memang boleh rasalah torque dia pergi. Sebab dia ada tenaga daripada enjin dia dan daripada elektrik motor. Nampak? Dia taklah macam Almera dengan enjin turbo dia tu, wah, pergi tak, dia masuk dengan steady saja. Tapi dia memang ada power. Sama juga macam Almera, sekejap je boleh naik dalam 100. So power is there. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hai, keluar sempang tak tengok kiri kanan ke? Haish. Dah lah bawa slow je ni. But anyway, inilah City RS ni. Dia memang rasa mewah, rasa mahal. Tapi adalah certain kings dia tu yang kau kena accept lah. If you can accept that, then it's fine. Saya rasa kereta ni untuk jalan dalam bandar memang the best. Sebab minyak dia jimat, torque ada. Dan betul, nampak mahal. Cuma Honda Malaysia, kau tinted gelap sangat lah cermin depan ni. Risau lah aku. Rasa gelap penuh ni. Kos memang satu isu yang sangat penting dalam segmen ini. Sebab segmen B sedan ni, kereta keluarga dalam segmen ini, saya bukan andaikan lah, daripada kajian saya sendirilah, kebanyakannya ialah yang berkeluarga muda. Keluarga muda bermaksud anak-anak masih tengah belajar. Jadi bajet tu memang penting lah. So selain daripada harga kenderaan itu sendiri, cost maintenance tu memang penting. So bukan mudah untuk kira cost maintenance kenderaan dia. Memang sekarang ni ada banyak syarikat kenderaan yang gentleman. Dia letak dalam website harga-harga servis dia supaya kita boleh anggarkan. Tetapi ia tidak semudah itu. Bukan semua syarikat kereta letak terang-terang macam tu. Ada yang memang saja buat susah untuk kita kira. Jadi selepas saya buka, saya cek sendiri, saya kaji sendiri, dan juga dengan kajian-kajian lain yang dilakukan oleh rakan-rakan media kita, contohnya daripada Poltan, Wapka, Mekanika, saya kaji semua ni. Dan juga ada yang saya paksa telefon, kita dapatlah anggaran lebih kurang berapa kita nak habis untuk spend benda ni kan, untuk spend servis kereta ni. Dan kajian ini semuanya sehingga 100,000 kilometer. Ya, sebab selalunya 100,000 kilometer ni, yang lagi 100,000 pun lebih kurang sama juga. Cuma lebih banyak wear and tear yang bukan dalam servis. Maknanya parts yang dah, contohnya brake pad lah, itulah, inilah, itu kita tak masuk lah. Ini ialah servis biasa ya. So, untuk Nissan Almera, saya ada cakap kan, enjin turbo ni memang seronok, tapi dia ada satu lagi sistem yang kita kena jaga, iaitu komponen-komponen untuk sistem turbo itu sendiri. So penjagaan dia bukan mahal tetapi leceh. Ada yang mahal, tapi untuk Nissan Almera ni nanti awak tengoklah, dia taklah mahal. Untuk Nissan Almera, dia punya cerewet ialah servis dia bukan setiap 10,000 km tetapi 7,000 km. So kita tak dapat sehingga 100,000 km sebab dia setiap 7,000 kena servis. So dia sehingga 98,000 km lah. Alright. So kos servis untuk Nissan Almera sehingga 98,000 km ialah RM3,889.81. So bila kita tengok table ni, kos servis dia bermula dari serendah RM270, kemudian ada yang RM368 dan ada yang RM458. Tetapi yang paling mahal ialah servis pada 84,000 km. Harga dia RM1,020.30. So dia 270, 368, RM460, tiba-tiba zap naik ke RM1,000.
RM20.30 pada kilometer ke-84,000. Dan ada juga macam bukan hidden, tapi dia cadangkan untuk tukar drive belt, serpentine belt tu lah. Dia guna timing chain, tetapi ini drive belt yang memang tu kena ganti pada setiap 28,000 km. Harga dia RM151. Tapi ada berita gembira lah. Untuk Nissan, dia bagi servis percuma sekarang ini. Ya, servis percuma 5 kali. Bila kita tolak servis percuma 5 kali tu, kos servis sehingga 98,000 km jatuh kepada RM1,266.77. Banyak turun dia tu. Okey? Banyak betul tu. Jadi 1,700, kira 1,800 lah. RM1,800 untuk sampai ke kilometer yang ke 98,000. Oh, that's a lot ya. Tu banyak diskaun dia bagi tu. Dan kemudian kita pergi ke Honda. Honda ni okey. Servis dia sehingga ke 100,000 Honda City servis dia setiap 10,000 km. So, kos untuk servis hingga 100,000 km kalau anda menggunakan minyak enjin semi sintetik, RM3,669.71. Kalau anda guna fully sintetik, RM3,830.81. Tetap lebih rendah daripada Nissan Almera sebelum Nissan punya diskaun. Lepas Nissan punya diskaun, dia jadi lagi murah lah kan. Servis dia yang paling mahal, servis dia sebenarnya semuanya dalam 260, 300, 400 macam tu. Tapi servis dia yang paling mahal ialah servis pada 100,000 km, RM712.29. Okey, untuk yang RS Hybrid ni pula, kos servis dia sebenarnya tak banyak lari daripada yang enjin petrol biasa. Kos servis dia RM3,681.33, lebih kurang RM10 beza je daripada yang petrol tu. Dan servis untuk hybrid yang paling mahal juga pada 100,000 km, RM708.66. Lebih murah sebenarnya daripada yang berenjin petrol. So tu dia untuk Honda City. So Vios. Now, orang kata Vios ni murah untuk servis Toyota kan, apa semua ni kan. Toyota punya ni yang pening kepala sikit sebab dia ada package untuk maintenance. Bermakna package maintenance ni anda boleh masukkan dalam harga kereta. So bila hantar servis dah tak payah nak bayar. Tu the beauty of Toyota lah. Dia boleh packagekan sekali dengan harga kereta, boleh masuk loan. Itu terpulang pada anda lah. Memang akan naik sedikit lah. Alright. Dan package servis dia pun ada pelbagai-bagai. Ada max check packages apa semua ni lah. Memang kalau kita tengok apa yang dibagi dekat website, memang berbelit sikit. Apa pun, Vios servis setiap 10,000 km, servis hingga 100,000 km berjumlah RM4,242 menggunakan minyak enjin semi sintetik. RM4,242. So orang lain semua RM3,800, RM3,600, dia RM4,242. Dan dia ada servis tambahan sedikit lah. Toyota cerewet sikit bila mula-mula. Setiap 1,000 km pertama dengan 5,000 km pertama, yang itu anda kena servis. So sebelum sampai 10,000, 1,000 km kena hantar, 5,000 km pun kena hantar, kemudian 10,000 km kena hantar, dan kemudian setiap 10,000. So servis dia basically 1,000, 5,000 km, 10,000, 20, 30, 40, 50 sampai ke 100,000. Now, tapi harga servis Toyota ni yang paling stable sekali. Bermakna dia tak ada figure-figure besar. Dia punya figure kebanyakannya lebih kurang dalam, tak nampak dah aku. Ada yang 100. Servis yang 1,000 km tu dalam 100 lebih lah. 5,000 km pun dah 114. Servis-servis lain lebih kurang dalam RM275, RM475, RM154. Lebih kurang itu je. Tapi servis dia yang paling mahal, yang itulah RM474. Itu paling mahal servis dia. Kalau anda guna fully sintetik, servis dia jadi RM594. Itu yang paling mahal. So memang kos dia tinggi, tetapi setiap kali hantar servis, harga dia macam maintain je. Tak ada satu pun yang lebih daripada RM600. Itu Toyota Vios. Bila kita buat comparison, orang akan cakap, Hazri, you kena cakap kat kita orang, kereta apa yang kau nak beli. Susah macam tu sebab apa yang aku nak beli belum tentu apa yang kau nak pakai. Sebab kita semua ni keperluan berlainan.
Tetapi sekiranya saya kena juga beli salah satu daripada tiga ni, saya pilih Vios. Sebab dia ialah saya perlukan sebuah workhorse. Maknanya kereta yang tak perlu canggih sangat, tak perlu power sangat. Yang saya tahu dia durable, lasak, senang nak maintain. Vios. Tetapi sekiranya ini hanya satu-satunya kenderaan saya, Honda City. Sebab dia selesa, mewah, moden, macam-macam function ada dan jimat gila-gila minyak. City RS Hybrid ni lah. Dan sekiranya saya perlukan sesuatu yang lebih agresif, yang seronok betul nak bawa, sebab saya naik seorang-seorang, Almera. So itu, setiap satu ni ada keistimewaan dia sendiri. So saya tak boleh nak cakap yang mana the best, yang mana tak. Itu semua Jeremy Clarkson punya cerita lah. Itu dongeng sebenarnya. Setiap satu kenderaan ini ada fungsi dia dan anda sendiri sebenarnya yang kena pilih yang mana satu sesuai dengan kegunaan anda dan poket anda. Sekian saja, terima kasih. Kami daripada Kereta Malaysia. Kereta Malaysia, Kereta.my. Dan kami berterima kasih kepada semua syarikat kenderaan ni yang membenarkan kami menggunakan kenderaan mereka. Tanjung Dahan Sea View Chalet sebab tempat duduk kami yang selesa. Dan of course, BH Petrol. Sebab tanpa mereka, video-video kami tak akan wujud lah. Assalamualaikum.